Nombor pendaftaran Gold One milik Yang di-Pertuan Agong dengan bidaan 1.5 juta ringgit. Tun M masih jalani rawatan DIJN. Maula yang mendakwa dari keturunan Nabi cuba wujudkan kerajaan 9. Wanita dan 2 anak ditemui tergantung di kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Nombor pendaftaran kenderaan keluaran khas Gold One secara simbolik dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kata Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Bidaan tersebut merupakan rekod nilai bidaan tertinggi dalam sejarah, iaitu bernilai 1.5 juta ringgit. Satu kenyataan pada hantaran di akaun rasmi Facebook Baginda mengatakan nombor plet kenderaan keluaran khas Gold One menjadi milik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selepas membida nilai tertinggi dalam sejarah negara sebanyak 1.5 juta ringgit yang akan disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan. Siri nombor pendaftaran Gold itu dibuka untuk bidaan menerusi sistem JPJ e-Bid bermula 1 hingga 5 Februari lalu. Menteri Pengangkutan pada 30 Januari lalu menjelaskan siri nombor pendaftaran itu ditawarkan sempena sambutan Jubli Emas Hari Wilayah Persekutuan ke-50 pada tahun ini. Kata Loke, hasil jualan NPI siri Gold ini akan dimanfaatkan kementerian bagi melaksanakan pelbagai inisiatif seperti bantuan lesen memandu, bantuan topi keledar dan subsidi flysheets. Abdul Hadi Awang tegas dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Presiden PAS itu mengulangi pendiriannya melalui catatan terbaru di Facebook dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam untuk menjaga akidah masing-masing. Beliau memberikan peringatan itu bukan sahaja kepada pengamal undang-undang tetapi termasuk semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja. Minggu lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan Perlembagaan Persekutuan. Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan. Beliau berpendapat Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Penduduk di Kampung Batu Hampar, Merbuk, Kedah sudah keletihan selepas terpaksa berdepan masalah bekalan air sejak sebulan yang lalu. Berikutan itu, Ahli Parlimen Sungai Petani, Taufik Johari dipersalahkan atas permasalahan itu dengan ada yang mempersoal di mana keberadaannya. Seorang pengguna di laman X mempersoalkan di manakah keberadaan ahli parlimen itu. Tidak berdiam diri, Taufik membalas jawapan itu dengan menjelaskan bahawa Kampung Batu Hampar, biarpun orang-orang kampung menganggap ia berada di kawasan Sungai Petani, namun ia sebenarnya terletak di bawah Parlimen Merbuk. Begitupun katanya pihaknya akan berusaha supaya krisis tersebut berakhir. Untuk rekod, Parlimen Merbuk merupakan kawasan yang dimenangi Perikatan Nasional. Ahli parlimennya ialah Muhammad Nazri Abu Hassan dari Bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan kukuh mempertahankan kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Ia termasuk Perkara 153 yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Katanya perkara itu tidak perlu dibincangkan lagi kerana ia sudah termaktub dalam perlembagaan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menggesa Kongres Ekonomi
Putra 2024 ataupun KEB 2024 yang bakal diadakan untuk meneliti jika kedudukan istimewa Bumi Putra yang termaktub dalam Perkara 153 benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Wakil rakyat PKR itu juga mempersoalkan jika dasar afirmatif sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumi Putra. Tun Dr. Mahathir Mohamad kini masih dirawat di Institut Jantung Negara IJN. Menurut jurucakap kepada bekas Perdana Menteri itu, pada ketika ini Dr. Mahathir masih menjalani proses pemulihan akibat jangkitan. Beliau turut berkongsi gambar terkini Dr. Mahathir yang dilihat sedang membaca akhbar. Bagaimanapun, jurucakap itu berkata tidak dapat dipastikan bila Dr. Mahathir akan dibenarkan discharge sehingga pihak IJN berpuas hati dengan tahap pemulihan beliau. Media berita pada Isnin melaporkan gambar yang sedang tular di pelbagai platform media sosial berkaitan kesihatan terkini Dr. Mahathir adalah palsu. Pihak IJN akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung tahap kesihatan bekas ahli Parlimen Langkawi itu dalam masa yang terdekat. Dr. Mahathir yang akan mencecah usia 99 tahun pada 10 Julai depan dimasukkan ke IJN pada 26 Januari yang lalu. Seorang lelaki warga Maghribi dikenali dalam kalangan pengikutnya sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani yang mendakwa dirinya mempunyai jalur keturunan Nabi Muhammad kini berada di bawah pemantauan polis Diraja Malaysia. Maula yang pernah tular pada 2022 lalu itu sempat mencetus perdebatan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ada sebahagian rakyat Malaysia yang menyanjung lelaki itu dan tidak ketinggalan meragui latar belakangnya. Harian Metro hari ini melaporkan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memaklumkan bahawa PDRM sedang memantau kegiatan Maula Amin dan pengikutnya. Pemantauan itu dilakukan susulan laporan akhbar bahawa seorang mudir sebuah madrasah di Selangor aktif mempromosi Maula Amin dengan mengutip dana awam secara tidak sah selain cuba mewujudkan satu perkampungan kerajaan 9 di Melaka sebagai persiapan akhir zaman kepada pengikutnya. Hasil maklumat yang diterima, mereka dilaporkan sudah membeli sebidang tanah kira-kira 11 hektar. Seorang wanita bersama dua anaknya ditemui mati dalam keadaan tergantung pada kipas di sebuah rumah di Lengging malam tadi. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Abdul Malik Hasim berkata, pada jam 9.25 malam tadi, Balai Polis Lengging menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki mengenai kejadian itu. Lelaki itu memaklumkan terdapat seorang wanita dan dua kanak-kanak ditemui mati di sebuah taman perumahan. Beliau berkata hasil siasatan awal mendapati wanita berumur 34 tahun dan dua kanak-kanak perempuan berusia 3 serta 6 tahun dijumpai mati tergantung di kipas. Abdul Malik berkata turut ditemui di tempat kejadian adalah nota tulisan si mati yang menyatakan dia berdepan masalah rumah tangga. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Permohonan reman dipohon di Mahkamah Magistrate Seremban pada pagi ini dan reman dibenarkan selama 4 hari bermula hingga 23 Februari depan. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.